Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ikramullah bin Ishak dan merupakan pelajar latihan industri lah ataupun pelajar semester akhir yang menjalani latihan industri bagi sesi 2 2021 dan juga 2022 lah. Latihan industri ini dijalankan pada bulan 3 sehingga bulan 7 dan saya merupakan pelajar daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Sultan Azlan Shah, dan syarikat ataupun firma yang telah pun saya pilih untuk menjalankan latihan industri ini ialah di Chip Computer and Network Enterprise yang bertapak ataupun bertempat di Ipoh Perak lah. Jadi pertama sekali saya akan kenalkan latar belakang diri saya, iaitu diri pelajar, yang mana nama diberi ialah Muhammad Ikramullah bin Ishak dan nombor pendaftaran saya ialah 15 DTK 19F1049 dan saya daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik JKE, dan program yang telah pun saya ambil di Politeknik Sultan Azlan Shah iaitu Diploma Kejuruteraan Elektronik Komputer DTK, dan saya merupakan pelajar daripada kelas DTK 6B lah dan merupakan pelajar semester akhir yang menjalani latihan industri yang telah ditetapkan ataupun diwajibkan oleh Politeknik Sultan Azlan Shah lah. Jadi yang seterusnya saya akan terangkan berkenaan dengan latar belakang syarikat yang telah pun saya pilih untuk saya jalankan latihan industri, yang mana saya menjalani latihan industri di sebuah kedai komputer yang diberi nama Chip Computer and Network Enterprise, yang mana syarikat ini bertapak ataupun bertempat di Ipoh Perak lah dan merupakan satu-satunya syarikat chip komputer yang ada di Ipoh lah. Iaitu tiada company ini ataupun syarikat ini tidak mempunyai mana-mana cawangan di negeri-negeri lain lah. Jadi tarikh syarikat ini ditubuhkan iaitu pada 13 November tahun 2020, dan jenis syarikat ini ataupun perniagaan ini merupakan syarikat sendirian berhad lah ataupun milikan tunggal. Syarikat ini tidak mempunyai rakan kongsi dan sebagainya lah, iaitu syarikat ini berdiri secara sendiri ataupun boleh dikatakan milikan tunggal lah, persendirian. Jadi pengurus ataupun pemilik syarikat ini iaitu Encik Husni bin Haris dan dibantu oleh isteri beliau iaitu Puan Khairunisa binti Zakaria, dan pekerja ataupun staf kepada syarikat ini memang asalnya ada seorang sahajalah iaitu Encik Nazrul Hasri bin Kamaruzaman. Syarikat ini mempunyai seorang sahaja pekerja lelaki sebelum ini dan tidak mempunyai pekerja perempuan langsung lah. Okey, alamat syarikat ini ialah di nombor 50A Lengkok Wirajaya Timur 1, Taman Timah di Ipoh Perak lah. Yang saya katakan tadi, syarikat ini hanya berada di Ipoh Perak sahaja. Yang seterusnya ialah carta organisasi syarikat, yang mana carta organisasi syarikat ini dapat dilihatlah ada 3 peringkat, iaitu yang pertama ialah pengurus ataupun pemilik syarikat inilah, iaitu Encik Husni bin Haris sendiri, dan pembantu pada pengurus syarikat ini ialah isteri beliau sendiri iaitu Puan Khairunisa binti Zakaria. Dan macam saya katakan tadi, syarikat ini hanya memiliki seorang pekerja sahaja sebelum ini iaitu Encik Nazrul Hasri bin Kamaruzaman. Dan setelah saya dan juga rakan saya masuk untuk menjalani latihan industri di syarikat tersebut, maka terdapat 3 lah pekerja, iaitu saya sendiri Muhammad Ikramullah bin Ishak dan juga rakan sekerja saya iaitu Encik Nazrul Najmi Badanzian. Dan Encik Nazrul Najmi bin Azan ini merupakan pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah juga, dan merupakan pelajar daripada program DTK juga, Diploma Kejuruteraan Elektronik Komputer jugalah. Okey, yang seterusnya ialah spesifikasi bidang tugas yang telah ditetapkan oleh pengurus, iaitu Encik Husni bin Haris. Iaitu bidang tugas yang pertama ialah pengurus dan pemilik syarikat lah, iaitu Encik Husni sendiri, yang mana bidang tugas yang telah ditetapkan yang pertama ialah mengawal selia kesemua kerja yang sedang dikendalikan oleh syarikat lah. Jadi Encik Husni bertanggungjawab untuk memastikan kesemua kerja yang sedang dikendalikan berjalan dengan lancar dan sebagainya lah. Yang kedua ialah menyusun jenis kerja dan waktu bagi setiap pekerja yang dipertanggungjawabkan lah. Jadi penyusunan waktu kerja ini amat penting lah bagi memastikan setiap pekerja alert ataupun peka dengan kerja yang akan diberikan dan juga waktu yang perlu diselesaikan lah, bagi memastikan pekerjaan tersebut ataupun tugasan yang diberikan itu dapat dijalankan dengan baik lah oleh pekerja-pekerja di syarikat chip komputer ini.
Yang ketiga ialah memberikan maklumat yang lengkap berkenaan dengan pemasangan router di luar daripada pejabat. Jadi syarikat ini mempunyai kerja pemasangan router untuk dua telco lah, iaitu Telco Celcom dan juga Telco Digi. Jadi segala pemasangan perlu diberikan maklumat lah yang lengkap berkenaan dengan daripada segi nombor telefon pelanggan, alamat pelanggan dan sebagainya lah, bagi memastikan pekerja itu dapat dijalankan dengan baik oleh pekerja syarikat inilah. Jadi Encik Husni bertanggungjawab lah untuk memberikan maklumat yang tepat dan juga segala detail pelanggan kepada pekerja-pekerja yang akan menjalankan ataupun pekerja-pekerja yang telah dipertanggungjawabkan lah untuk menjalankan pemasangan router tersebut. Yang kedua ialah pembantu pengurus, iaitu Encik Karunisa binti Zakaria, yang mana beliau ditugaskan untuk menyediakan kelengkapan bagi melaksanakan tugasan yang dikendalikan oleh syarikat lah. Jadi segala kelengkapan keperluan yang perlu ada untuk syarikat ini menjalankan sesuatu tugasan perlu disediakan lah oleh Karunisa lah. Jadi dari segi kelengkapan perlu diuruskan dan juga dikendalikan di bawah urusan pembantu pengurus, iaitu isteri kepada Encik Husni lah. Dan yang kedua ialah memaklumkan kepada pekerja sekiranya terdapat sebarang perubahan jadual dan juga tugasan yang sedang dilakukan lah. Jadi sebarang pertukaran jadual, pertukaran waktu jadual dan sebarang pertukaran cuti dan sebagainya akan dimaklumkan oleh Puan Karunisa kepada pekerja-pekerja dan juga kepada Encik Husni lah. Jadi kebiasaannya segala pertukaran ataupun maklumat akan diberikan di dalam grup WhatsApp company lah, yang mana kami mempunyai satu grup WhatsApp yang rasmi lah, yang akan dikendalikan oleh pengurus dan juga pemilik syarikat inilah. Jadi segala kerja, waktu kerja, bidang tugas yang diberikan, tugasan yang akan dijalankan oleh pekerja akan dimaklumkan di dalam grup tersebut. Ini yang terakhir untuk bidang tugas pembantu pengurus ialah membantu menguruskan menyelesaikan laporan kepada pihak Celcom dan juga Digi lah berkenaan dengan pemasangan router yang sudah selesai. Macam saya katakan tadi, syarikat ini mempunyai kerja pemasangan router untuk Telco Celcom dan juga Digi. Jadi segala pemasangan perlu dilakukan laporan lah kepada pihak Celcom dan juga Digi lah. Jadi segala laporan yang perlu dilakukan akan diselesaikan ataupun diuruskan oleh pembantu pengurus lah, bagi memastikan segala kerja yang telah dilakukan, iaitu khasnya lah kerja pemasangan router ni dapat dimaklumkan segera kepada pihak yang berkenaan lah. Okey, yang terakhir ialah bidang kerja untuk pekerja syarikat, iaitu 3 pekerja yang syarikat ini ada. Yang pertama ialah menerima dan melaksanakan tugasan yang telah diberikan oleh pengurus lah. Jadi segala tugasan ataupun kerja yang diberikan oleh Encik Husni bin Haris perlu dijalankan dengan baik dan perlu dikendalikan oleh pekerja syarikat inilah. Jadi pekerja perlu patuh dan akur dengan segala perintah yang telah ditetapkan oleh pengurus syarikat untuk menjalankan segala tugasan atau kerja yang diberikan lah. Yang kedua ialah memaklumkan sekiranya tugas yang dilakukan sudah selesai atau mengalami sebarang masalah lah semasa proses pelaksanaan dijalankan. Jadi ini khusus untuk kerja pemasangan router lah, yang mana segala permasalahan ataupun segala apa yang berkaitan dengan pemasangan Celcom perlu diberitahu dengan segera lah kepada pihak company ataupun pihak syarikat, khususnya kepada pengurus syarikat, iaitu Encik Husni, yang mana maklumat ini juga penting untuk pengurus atau pembantu pengurus lah, Encik Puan Khairunisa binti Zakaria, untuk melakukan laporan lah kepada pihak Celcom dan juga Digi berkenaan dengan pemasangan router, sama ada berlaku sebarang masalah ataupun juga pemasangan tersebut mampu dijalankan dengan baik lah. Jadi segala bidang tugas ini telah ditetapkan dan perlu dipatuhi lah oleh setiap jawatan yang telah ditetapkan. Jadi yang seterusnya ialah berkenaan dengan sejarah penubuhan syarikat ni lah. Jadi macam manakah syarikat chip komputer ini terwujud ataupun dibangunkan lah. Jadi sebelum berlakunya pandemik COVID-19, pengurus atau pemilik, iaitu Encik Husni bin Haris, memiliki dan menjalankan aktiviti perniagaan berdasarkan tekstil ataupun pakaian lah dibagi kerana mereka menetap di sana lah. Jadi pada awalnya, sebelum berlakunya COVID, Encik Husni dan juga keluarga dia menetap di Bangi dan menjalankan perniagaan family ataupun perniagaan keluarga lah, iaitu perniagaan yang berasaskan kain lah. Jadi pemilik kepada syarikat ini mempunyai pengalaman dalam bidang elektronik komputer dan rangkaian lah ataupun network, kerana beliau merupakan bekas graduan daripada sebuah institusi pengajian tinggi, dan pemilik syarikat ini juga pernah berkhidmat dalam industri pembuatan peralatan elektronik lah. Jadi Encik Husni
mempunyai pengalaman lah dalam bidang elektronik komputer ini, dan beliau juga merupakan seorang bekas graduan daripada sebuah institusi dalam bidang elektronik jugalah, dan pernah juga berkhidmat di dalam industri pembuatan barangan ataupun peralatan elektronik ni lah. Jadi Encik Husni bin Haris telah berkecimpung dalam bidang komputer elektronik sejak dari zaman beliau menuntut di sebuah institusi pengajian tinggi, dan beliau juga mengambil upah membaiki serta menaik taraf komputer pelajar-pelajar di institusi tersebut lah. Jadi macam saya katakan tadi, Encik Husni mempunyai pengalaman lah, dan pengalaman ini sebenarnya bukan selepas daripada Encik Husni menuntut di sebuah institusi pengajian tinggi lah, tapi semasa belajar Encik Husni dah berkecimpung lah dalam bidang komputer elektronik ini, dan beliau ada mengambil upah untuk membaiki, mengenai taraf, maksudnya untuk upgrade komputer pelajar dan sebagainya lah di institusi tersebut. Jadi berbekalkan pengalaman dan ilmu berkaitan dengan bidang elektronik komputer, beliau membuat keputusan untuk berpindah ke Ipoh dan membuka sebuah syarikat yang diberikan nama Chip Computer and Network yang berdaftar pada tarikh 13 November tahun 2020. Jadi dengan berbekalkan pengalaman, Encik Husni membuat keputusan lah untuk berpindah ke Ipoh dan membuka sebuah perniagaan komputer lah, iaitu yang diberi nama Chip Computer and Network, dan di situlah tertubuhnya sebuah syarikat yang saya jalani latihan industri ini, iaitu syarikat Chip Computer ni lah. Jadi syarikat ini didirikan sepenuhnya oleh Encik Husni bin Haris dan dibantu oleh isteri beliau, iaitu Puan Karunisa binti Zakaria, yang bertapak di Taman Timah Ipoh dan merupakan salah satunya cawangan yang ada lah buat masa sekarang. Jadi macam saya katakan tadi, pengurus ataupun pemilik syarikat ini iaitu Encik Husni, yang mana dibantu oleh isteri beliau lah, iaitu Puan Karunisa binti Zakaria, dan merupakan satu-satunya cawangan yang ada buat masa sekarang lah. Tak ada cawangan lain lah, maksudnya tak ada cawangan di negeri-negeri lain. Dan syarikat ini hanya berada di Ipoh Perak sahaja buat masa sekarang lah. Untuk plan ataupun perjalanan akan datang untuk syarikat ini belum dikenal pasti ataupun belum difikirkan oleh pemilik syarikat ni lah, iaitu Encik Husni. Yang terakhir ialah syarikat Chip Computer and Network ini tidak hanya berfokuskan kepada perkhidmatan yang berkaitan dengan komputer sahaja, kerana syarikat ini juga terdapat perkhidmatan yang berasaskan kepada design and printing yang diuruskan oleh isteri kepada pemilik syarikat ini, iaitu Puan Karunisa binti Zakaria. Okey, jadi walaupun company ini ataupun syarikat ini nama dia Chip Computer and Network, jadi orang akan fikir macam, oh syarikat ini mungkin fokus kepada bahagian komputer dan juga networking lah. Tapi sebenarnya syarikat ini juga ada buat design and printing lah, yang dia akan diuruskan oleh isteri beliau, iaitu Puan Karunisa binti Zakaria, yang mana Puan Nisa ini merupakan seorang pelajar ataupun bekas graduan dalam bidang design and printing lah. Jadi syarikat ini juga ada mengambil tempahan dan sebagainya lah berkaitan dengan design and printing. Okey, jadi itu merupakan sejarah penubuhan kepada syarikat Chip Computer inilah, bagaimana ianya boleh ditubuhkan dan sebagainya. Yang seterusnya ialah misi dan visi kepada syarikat inilah, iaitu ini merupakan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Encik Husni lah. Apakah arah tuju ataupun hala tuju yang telah ditetapkan untuk memastikan syarikat ini terus dapat berdaya saing lah pada masa akan datang. Jadi yang pertama ialah misi. Misi syarikat ini ialah memastikan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan diutamakan dan bukan hanya mengejar kuantiti pelanggan, bagi menjamin kepuasan kedua-dua pihak lah. Jadi dapat difaham sini, Cik Husni ingin menjaga kualiti perkhidmatan yang ditawarkan lah. Perkhidmatan berkenaan dengan pembaikan komputer daripada segi nasihat dalam bidang networking dan sebagainya. Jadi Encik Husni mementingkan kualiti daripada kuantiti lah. Sebab dengan kualiti kerja, maka kuantiti pelanggan itu akan bertambah. Sebab apa? Sebab pelanggan minat kepada ataupun pelanggan suka dengan cara kerja syarikat ini, bagi menjamin kepuasan kedua-dua pihak lah. Jadi dua-dua puas, pelanggan pun suka dengan kerja yang dilakukan oleh syarikat pun puas dengan apa yang diberikan oleh pelanggan. Jadi seterusnya ialah visi lah kepada syarikat ini, iaitu syarikat terus berdaya saing untuk kekal relevan dalam industri elektronik. Jadi boleh dikatakan kedai elektronik di Ipoh Perak ni agak banyak lah. Jadi Cik Husni telah tetapkan supaya syarikat ini dapat terus berdaya saing daripada segi menjaga kualiti dan sebagainya untuk kekal relevan dalam industri elektronik ni lah, daripada segi membaiki dan sebagainya lah. Jadi Encik Husni berhasrat untuk syarikat ini terus dapat berdaya saing dan berkembang dengan majulah dalam industri elektronik ini.
Jadi yang seterusnya ialah ada 7 organisasi lah. Jadi apa yang ingin dicapai ataupun objektif kepada penubuhan syarikat inilah. Jadi saya dapat rangkumkan iaitu ada 7 bagi organisasi ataupun syarikat chip komputer ini boleh dibahagikan kepada 3 aspek lah. Yang pertama iaitu aspek promosi, yang mana hala tujunya ialah memperluaskan dan mengembangkan aktiviti promosi syarikat bagi memastikan syarikat dapat dikenali oleh orang ramai lah dan mampu untuk berdaya saing dengan syarikat-syarikat yang lain. Yang mana syarikat-syarikat lain itu pun menjalankan perniagaan yang sama dalam bidang networking dan juga komputer. Jadi daripada segi promosi mungkin Cik Husni ingin memperluaskanlah ataupun mengembangkan cara promosi bagi memastikan orang kenal kepada syarikat chip komputer ini dan juga orang akan cuba untuk menggunakan perkhidmatan yang ada di syarikat tersebut. Yang kedua ialah memanfaatkan segala peluang yang ada untuk memastikan orang ramai mengetahui berkenaan dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat dengan menggunakan kemudahan sosial media. Jadi sekarang ni zaman sosial media, zaman mudah untuk membuat promosi secara percuma lah boleh dikatakan. Jadi Encik Husni berhasrat untuk memastikan segala social media yang ada dapat dimanfaatkan lah supaya memastikan orang ramai mengetahui berkenaan dengan syarikat chip komputer ini. Seterusnya ialah aspek yang kedua iaitu daripada segi aspek perkhidmatan, yang mana hala tujuannya ialah memberikan perkhidmatan yang terbaik lah kepada pelanggan yang menggunakan perkhidmatan syarikat. Jadi Cik Husni berharap supaya perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan yang menggunakan perkhidmatan syarikat ini dapat diberikan perkhidmatan yang terbaik lah bagi memastikan pelanggan dan juga company berpuas hati dengan cara kerja dan juga hasil kerja yang akan dipaparkan ataupun diberikan kepada pelanggan lah. Yang kedua ialah menyediakan perkhidmatan yang menyeluruh dalam bidang komputer dan rangkaian atau boleh dikatakan one stop company lah. Jadi pada segi perkhidmatan Cik Husni juga ingin capai orang cakap supaya company itu menjadi satu company one stop center atau one stop company lah, yang mana daripada segi perkhidmatan komputer dan juga networking tu tak ada masalah, itu semua kerja yang boleh dilakukan lah. Dan juga mungkin menambah daripada segi perkhidmatan, mungkin daripada segi membaiki printer daripada bidang printer dan sebagainya lah. Jadi Encik Husni berhasrat untuk memastikan company chip komputer ini dapat menjadi satu orang kata one stop company lah untuk segala peralatan elektronik. Okay, yang seterusnya ialah yang terakhir ialah daripada aspek tenaga kerja, yang mana merekrut lebih ramai pekerja yang berkelebihan dalam bidang elektronik dan rangkaian serta bidang reka bentuk grafik lah untuk mewujudkan lebih banyak kumpulan yang mampu untuk melaksanakan tugas-tugasan dalam bidang tersebut. Jadi Cik Husni juga berharap supaya lebih ramai pekerja dapat dapat masuklah dalam bidang ni, iaitu Encik Husni berekrut lebih ramai pekerja lah. Bukan hanya dalam bidang komputer dan networking, malahan dalam bidang grafik designer juga ataupun reka bentuk grafik lah, bagi memastikan segala kerja dalam bidang tugasan tersebut dapat dilakukan lah dengan baik dan memastikan syarikat ini juga terus berkembang maju lah pada masa akan datang. Okey, seterusnya ialah aktiviti organisasi. Ini yang saya katakan tadi lah, apa yang dilakukan oleh syarikat ataupun organisasi chip komputer ni lah. Jadi dapat dilihat di sini ada 5 komponen asas ataupun 5 kerja utama yang dilakukan oleh company chip komputer ni lah. Yang pertama ialah servis laptop dan juga komputer. Yang kedua ialah pembekal laptop, komputer dan juga aksesori. Jadi pembekal laptop ni boleh dikatakan laptop second hand, baru, segala jenis laptop boleh didapatkanlah di syarikat tersebut. Dan yang ketiga ialah membaiki laptop dan juga komputer. Dan yang keempat, penasihat dan merupakan ejen pendaftaran Wi-Fi. Yang mana syarikat ini ada menyediakan perkhidmatan nasihat dan juga registration ataupun pendaftaran daripada segi Wi-Fi. Dan rangkaian Wi-Fi ini boleh dikatakan segala telco lah, daripada segi Unify, TM, daripada segi Celcom, DG, Maxis, boleh didaftarkan di company tersebut lah, kerana company chip syarikat chip ni merupakan satu syarikat yang ejen yang sah lah untuk berdaftar untuk penggunaan Wi-Fi fiber di rumah. Ini yang terakhir sekali ialah pemasangan dan penyelenggaraan kabel network syarikat lah. Jadi segala pemasangan ataupun penyelenggaraan kabel network di syarikat-syarikat seperti yang boleh saya katakan, ada kerja yang saya lakukan di syarikat FMQ, iaitu syarikat mineral. Kami melakukan pemasangan dan juga penyelenggaraan kabel network.
Jadi company ini juga ada mengambil ataupun menyediakan perkhidmatan untuk pemasangan dan juga penyelenggaraan lah, seperti yang saya katakan tadi di syarikat FMQ ataupun syarikat mineral tersebut. Ini seterusnya ialah ringkasan aktiviti latihan industri yang telah pun saya lakukan. Kalau boleh lihat di sini agak banyak lah, iaitu daripada minggu 1 dan juga sehinggalah minggu ke-20, dan saya boleh ringkaskan setiap kerja yang telah dilakukan akan disenaraikan dalam bentuk beginilah, ataupun daripada segi buku log pun ada juga kami tulis apa kerja yang dilakukan harian lah pada setiap hari. Dan boleh dikatakan setiap kerja yang dilakukan kebiasaannya ada yang berulang, ada juga yang tidak berulang lah. Dan saya boleh katakan kerja yang berulang banyak kali yang telah pun syarikat ini berikan ataupun tugas yang perlu saya lakukan, iaitu pemasangan router Celcom dan juga Digi, dan juga melakukan aktiviti telemarketing lah untuk Unify Fiber lah, yang mana kami akan call pelanggan yang masih menggunakan streaming, yang mana streaming itu akan ditutup lah pada hujung bulan 9 oleh pihak TM, dan penggunaan streaming tidak akan lagi digunakan lah. Jadi segala pelanggan yang masih menggunakan streaming orang panggil akan dikontak lah ataupun akan di-call oleh pihak TM, yang akan diuruskan oleh saya dan juga rakan saya, dan akan memberikan promosi untuk pelanggan streaming ini berpindah ataupun bertukar ataupun upgrade kepada Unify Fiber lah dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak TM. Jadi boleh lihat di sinilah kebiasaannya kerja yang dilakukan banyak pekerjaan yang sama. Ada juga pekerjaan yang ada juga tugas yang tidak sama, seperti ada juga dalam bidang komputer, iaitu melaksanakan proses downgrade Windows, yang mana proses ini dilakukan di office lah ataupun di pejabat cip komputer lah, dengan panduan dan juga dorongan yang diberikan oleh Encik Usni lah. Jadi selain itu melakukan kerja pertukaran HDD ke SSD laptop pelanggan dan sebagainya lah. Dan selainnya ialah melakukan pemeriksaan coverage TMB. Melakukan pemeriksaan coverage TMB ni, iaitu pihak TMB memberikan senarai rumah, dan kami diminta untuk melakukan pemeriksaan sama ada kawasan itu ada fiber ataupun ada coverage untuk TM melakukan pemasangan fiber ataupun tidak lah. Sekiranya tidak, kami maklumkan kepada pihak TMB. Sekiranya ada pun, kami akan maklumkan kepada pihak TMB lah untuk kerja yang seterusnya oleh pihak TMB. Okey, ini merupakan untuk minggu ke-7 sehingga ke minggu ke-12. Kebanyakan kerja dilakukan seperti yang saya katakan tadi, ada yang berulang, ada yang tidak. Selain itu, macam saya katakan tadi, syarikat ini ada membuat kerja cabling untuk networking di syarikat-syarikat lain, mengambil perkhidmatan. Jadi boleh tengok pada minggu ke-9, iaitu melakukan kerja cabling network di syarikat FMQ. Ini merupakan saya cakapkan tadi lah, syarikat ini ada mengambil perkhidmatan untuk melakukan pemasangan dan juga penyelenggaraan lah pada syarikat FMQ ini. Jadi kami lakukan pemasangan dan juga penyelenggaraan untuk kabel network di syarikat tersebut. Di selain itu, saya juga ada menyertai karnival ulang tahun RTM, iaitu karnival ini dianjurkan oleh pihak RTM sempena ulang tahun yang ke-50, dan saya menyertai karnival tersebut di bawah di bawah Telekom Malaysia lah, iaitu TM Unify. Saya membuat promosi ataupun jualan lah untuk pengguna menggunakan fiber lah ataupun fiber di rumah lah, di bawah Telco Unify ataupun TM lah, Telekom Malaysia. Jadi ada juga mengedarkan risalah Unify dan sebagainya lah, yang mana mengedarkan risalah ini bertujuan untuk menarik minat ataupun memastikan pelanggan mengetahui yang mana kawasan tersebut sudah mempunyai coverage ataupun sudah mempunyai fiber lah yang boleh dipasang oleh pelanggan untuk digunakan oleh mereka lah nanti di rumah. Sebab kebiasaannya ada pelanggan yang tidak mengetahui sama ada kawasan tersebut mempunyai coverage ataupun tidak. Jadi kami datang memberikan flyers ataupun juga risalah kepada pelanggan untuk memberitahu kawasan tersebut sudah mempunyai fiber ataupun sudah mempunyai coverage untuk melakukan pemasangan Unify Fiber dan sebagainya lah. Okey, ada juga melakukan pemasangan dan juga relocation router Celcom, yang mana relocation ni
bermaksud pelanggan berpindah daripada satu rumah ke rumah yang lain lah, yang mana rumah tersebut rumah yang baru pun mempunyai coverage lah. Jadi pelanggan memindahkan alamat lah daripada alamat yang pertama ke alamat kedua, jadi itu nama dia relocation lah. Jadi sekiranya rumah baru pelanggan yang pelanggan ambil tu tidak mempunyai coverage ataupun tidak boleh melakukan pemasangan fiber, proses terminate lah ataupun proses terminate akan dilakukan secara percuma. Pelanggan tidak perlu membayar apa-apa penalti lah kepada pihak Celcom ataupun Unify lah, ataupun rangkaian mana yang pelanggan ambil untuk Wi-Fi fiber tersebut. Okey, yang seterusnya ialah minggu ke-13 hingga 20 seperti yang saya katakan tadi, ada juga melakukan telemarketing untuk Maxis Fiber, sebab company ni yang macam saya katakan tadi membuat pendaftaran kepada membuat pendaftaran membuat pendaftaran Wi-Fi untuk semua telco. Maxis buat, Celcom buat, Digi buat, Unify pun ada juga. Jadi semua jenis promosi yang kami jalankan kebiasaannya untuk ke semua jenis telco lah. Ada Maxis, ada Digi dan Celcom dan sebagainya lah. Okey. Jadi seterusnya ialah laporan teknikal lah, iaitu laporan teknikal ada dua. Yang pertama ialah pemasangan router lah. Mana pengenalan kepada pemasangan router ini ialah aktiviti pelaksanaan pemasangan router di bawah syarikat rangkaian telco Celcom yang dilaksanakan merupakan kerja yang boleh dikatakan dilakukan pada setiap hari lah, kerana pada setiap hari terdapat aktiviti pemasangan Wi-Fi lah. Macam saya katakan tadi, kebiasaannya kerja yang berulang lah yang saya lakukan, iaitu pemasangan router lah, iaitu router Celcom dan juga Digi. Tapi saya highlightkan pemasangan router ni sebab selalunya pemasangan router yang paling banyak lah yang saya lakukan pada setiap hari. Yang kedua ialah pemasangan router ini jalankan terutamanya di negeri Perak, dan daerah yang boleh khususkan ialah di Kampar lah, kerana di daerah tersebut mempunyai sebuah institusi pengajian tinggi, iaitu Universiti Tunku Abdul Rahman UTA lah. Jadi saya biasanya pergi ke Kampar untuk melakukan pemasangan router di rumah pelajar-pelajar, student ataupun student UTA ni lah. Sebab mereka biasalah ambil Wi-Fi fiber ni bawah telco Celcom lah. Sebab pada public situ, sebab kebiasaannya kawasan tersebut sudah pun stable lah daripada segi coverage dan sebagainya lah untuk melakukan pemasangan router ataupun pemasangan fiber Celcom ni. Jadi pemasangan router Celcom ini amat penting lah untuk dilaksanakan bagi memastikan rangkaian jaringan yang telah dilanggan oleh pelanggan dapat digunakan lah. Kerana modem yang telah dikonfigurasi oleh pihak TM memerlukan router yang berfungsi untuk menarik sinyal Wi-Fi lah. Jadi pertama sekali pihak TM akan melakukan cabling lah ataupun melakukan kerja pendawaian masuk ke rumah customer, iaitu cabling fiber lah panggil, dan seterusnya akan melakukan konfigurasi modem, mana modem itu akan diberikan oleh pihak TM sendirilah. Tapi tanpa modem maka Wi-Fi itu tidak dapat digunakan oleh pelanggan lah. Jadi kami ataupun saya, syarikat ini melakukan pemasangan router tu bagi memastikan pelanggan dapat menggunakan lah Wi-Fi yang telah dilanggan lah, yang mana router itu berfungsi untuk menarik signal Wi-Fi itu dan seterusnya boleh digunakan oleh pelanggan. Yang seterusnya ialah aktiviti pemasangan router ini mempunyai prosedur yang telah ditetapkan lah, yang perlu dipatuhi dan memastikan proses konfigurasi yang dilakukan tidak mengalami sebarang masalah yang boleh menjejaskan penggunaan rangkaian jaringan Wi-Fi. Jadi pelaksanaan pemasangan router ini ada prosedur yang telah ditetapkan lah untuk memastikan semasa melakukan konfigurasi, semasa melakukan pemasangan, tiada sebarang masalah lah yang boleh menjejaskan penggunaan rangkaian Wi-Fi yang telah dilanggan oleh pelanggan sendirilah. Jadi maklumat pelanggan yang diberikan yang diperlukan untuk melakukan proses konfigurasi ini bagi masa router yang dikonfigurasi dapat berfungsi dengan baik, dan maklumat ini telah diberikan oleh pihak Celcom di dalam Excel lah. Jadi macam saya katakan tadi, Encik Usni bertanggungjawab untuk memberikan maklumat ataupun detail pelanggan kepada pekerja-pekerja yang bertanggungjawabkan untuk melakukan pemasangan router, dan maklumat itu diberikan oleh pihak Celcom lah dalam bentuk Excel kepada Encik Usni, dan seterusnya Encik Usni akan berikan kepada pekerja lah. Jadi Encik Usni kena pastikan segala maklumat dan detail itu betul, dan seterusnya baru diberikan kepada pekerja-pekerja yang akan menjalankan kerja ataupun tugasan pemasangan router di rumah pelanggan ini. Jadi dan kemudian diberikan kepada pihak yang tanggungjawab lah untuk melaksanakan pemasangan router di rumah pelanggan, iaitu pekerja-pekerja Encik Usni lah. Okay, jadi ini merupakan prosedur pemasangan router yang mana menerima maklumat pemasangan daripada pihak Celcom lah. Mana maklumat ini Encik Usni akan terima daripada pihak Celcom. Saya akan terangkan secara ringkas sajalah. Jadi segala maklumat akan diberikan kepada Encik Usni berkaitan dengan pemasangan nombor telefon pelanggan,
alamat pelanggan, HSI, password dan sebagainya lah akan diberikan kepada Encik Husni, dan Encik Husni akan seterusnya Encik Husni akan berikan kepada pekerja yang bertanggungjawab lah untuk melaksanakan pemasangan router ini. Yang kedua ialah ketika sampai ke rumah customer, setelah selesai penyambungan daripada pihak TM ataupun pendawaian dan konfigurasi modem TM, maka seterusnya pihak Celcom ataupun pemasangan router Celcom ni akan dilakukan lah, iaitu yang pertama ialah menyambungkan power cable pada router lah, yang bertujuan untuk menghidupkan lah, mengaktifkan router tersebut. Yang kedua ialah menyambungkan kabel LAN daripada router ke modem lah, yang mana kabel LAN ini berfungsi macam saya katakan tadi. Kabel LAN ni pun fungsi dia untuk menarik isyarat ataupun menghantar isyarat elektrik daripada modem, ataupun orang panggil isyarat networking lah, daripada modem ke router lah, bagi memastikan terdapat sambungan internet lah kepada router, dan router tersebut akan mengalirkan ataupun menyebarkan signal wifi tersebut. Okey, yang seterusnya adalah melaksanakan proses konfigurasi router lah, yang mana proses konfigurasi router ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi di atas talian ataupun online, iaitu portal TP-Link ataupun juga portal Celcom lah. Kebiasaannya kami akan gunakan portal TP-Link lah, sebabkan router itu daripada syarikat TP-Link. Jadi segala konfigurasi akan dilakukan di dalam portal tersebut lah, dan terdapat beberapa lah maklumat yang diperlukan seperti HSI username, HSI password, dan segala detail tersebut telah diberikan oleh pihak Celcom kepada Encik Husni, dan Encik Husni telah pun berikan detail tersebut kepada kami lah untuk menjalankan proses konfigurasi router tersebut. Jadi setelah proses konfigurasi itu selesai, maksudnya daripada segi router itu kita boleh dapat lihat lah daripada lampu merah bertukar warna hijau, bermaksud pelaksanaan proses konfigurasi router tu pun telah pun selesai dan wifi boleh digunakan lah. Jadi setelah selesai proses konfigurasi router tersebut, pemeriksaan kelajuan wifi ataupun speed test perlu kami lakukan lah, bagi memastikan package yang telah dilanggan oleh pelanggan tu dia dapat seperti mana yang telah pun dilanggan lah. Seperti contoh, kalau pelanggan tu ambil package 100 Mbps, maka speed test yang perlu jalankan perlu dapat 100 Mbps juga. Jadi begitulah. Jadi dapat contoh di dalam gambar tersebut, pelanggan ini mengambil package 300 Mbps, jadi pelanggan tersebut mendapatlah 300 Mbps dan lebih lah. Kebiasaannya dia akan lebih ataupun kurang sikit sahajalah, sebab dia wireless lah. Melainkan pelanggan tersebut dia cocok kabel direct, kabel LAN daripada laptop atau device kepada router tersebut, dia akan dapat seperti mana yang telah dilanggan lah. Jadi pemeriksaan speed test ni amat perlulah dilakukan oleh seorang pemasang router, bagi memastikan pelanggan mengetahui berapakah bacaan speed test yang didapatkan dan adakah sama dengan package yang telah pun dilanggan oleh pelanggan tersebut. Jadi yang terakhir sekali ialah mengambil bacaan kabel fiber lah. Jadi kebiasaannya kabel fiber ini akan dipasang oleh pihak TM, yang macam saya katakan tadi, pendawaian kabel fiber akan dilakukan pihak TM, dan setelah proses cabling tersebut selesai, maka kami perlu mengambil bacaan kabel fiber tersebut bagi memastikan kabel fiber tu dia mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak TM lah, yang mana ianya tidak boleh kurang daripada 16 dan tidak boleh melebihi daripada 27. Jadi di pertengahan itu, macam kita boleh tengok dalam gambar ni, dia dapat 16.72. Jadi ini bacaan yang mengikut spesifikasi lah yang telah ditetapkan oleh pihak TM lah. Jadi bacaan ini juga perlu diambil bagi pastikan sekiranya berlakunya permasalahan daripada speed test wifi tersebut, sama ada dia turun terlalu banyak dan sebagainya. Ini kita boleh tengok daripada segi pemasangan kabel lah, bacaan kabel. Sekiranya bacaan itu melebihi daripada 7, maksudnya ada masalah daripada segi pengkabelan, jadi pihak TM perlu datang untuk melakukan penyelenggaraan ataupun troubleshooting lah. Okey, yang seterusnya ialah laporan teknikal yang kedua, iaitu aktiviti penggantian LCD laptop, yang mana kerja perbaikan LCD itu dilakukan kerana pelanggan beritahu bahawa laptop tersebut terjatuh dan telah menyebabkan kerosakan lah pada skrin. Keadaan skrin tersebut sudah tidak boleh digunakan kerana terdapat kawasan yang pecah dan pada skrin terdapat tumpuk-tumpuk hitam lah. Jadi ada seorang pelanggan ini datang kepada syarikat chip komputer untuk melakukan pemeriksaan lah terhadap skrin yang telah pun rosak lah akibat daripada terjatuh yang telah pelanggan lakukan lah. Jadi pelanggan meminta untuk syarikat chip melakukan pemeriksaan terhadap keadaan skrin tersebut, dan sekiranya boleh digunakan, pelanggan meminta untuk digunakan semula lah, dan sekiranya mengalami kerosakan yang teruk, maka penggantian skrin baru perlu dilakukan. Jadi pelanggan meminta untuk syarikat chip ni melakukan pemeriksaan terlebih dahulu lah. Sekiranya skrin tersebut boleh diselamatkan lagi, maka gunalah. Sekiranya tidak, maka penggantian LCD ataupun skrin yang baru perlu dilakukan lah.
bagi memastikan laptop pelanggan itu boleh digunakan kembali lah. Seterusnya, setelah melakukan proses pemeriksaan pada skrin tersebut, didapati skrin tersebut mengalami kerosakan yang teruk lah dan perlu digantikan dengan skrin yang baru. Tetapi untuk melakukan pertukaran pada skrin yang baru perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu lah daripada pihak pelanggan, dan sekiranya pelanggan bersetuju dengan harga yang telah diberikan, maka proses penggantian skrin barulah akan dilaksanakan. Jadi dapat dilihat juga lah secara fizikalnya memang skrin tu dah rosak teruk lah, sebabkan ada tumpuk, adanya pecah pada skrin dan sebagainya. Jadi memang perlu dilakukan penggantian skrin yang baru dengan memaklumkan terlebih dahulu lah kepada pihak pelanggan dengan harga yang telah diberikan dan sebagainya. Jika mendapat persetujuan kepada kedua-dua pihak, maka barulah proses pelaksanaan penggantian skrin baru akan dilaksanakan lah. Jadi setelah memaklumkan kepada pelanggan berkenaan dengan keadaan skrin dan mendapat persetujuan daripada pihak pelanggan, maka juruteknik untuk membaiki skrin tersebut akan meneruskanlah dengan proses pertukaran skrin yang baru. Jadi terdapat beberapa langkah lah untuk melakukan penggantian skrin laptop pelanggan ini bagi memastikan kerosakan dapat diketahui dengan lebih jelas lah, kerana dapat kemungkinan berlakunya kerosakan lain yang menyebabkan skrin laptop tersebut tidak dapat digunakan, seperti kerosakan pada ribbon sambungan laptop dan sebagainya lah. Jadi pihak technician akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum terus menukar skrin yang baru. Jadi langkah sebelum meneruskan proses penggantian skrin tersebut boleh dilihat di sini ada 6 lah, mana melakukan pemeriksaan terperinci pada skrin yang mengalami kerosakan bagi memastikan punca utama. Jadi pihak teknisi akan melakukan pemeriksaan dengan terperinci lah bagi memastikan ataupun mengenal pasti punca utama berlakunya kerosakan. Yang kedua ialah melakukan pemeriksaan pada bahagian atau komponen lain lah yang mungkin mengalami ataupun mengalami kerosakan yang menyebabkan kerosakan pada skrin tersebut lah. Jadi pihak teknisi akan tengok pada komponen-komponen lain lah. Yang ketiga ialah menyeraikan kerosakan yang berlaku pada bahagian dan komponen laptop serta punca utama lah pada skrin. Jadi pihak teknisi akan menyeraikan apa komponen ataupun perkara yang berlaku pada laptop pelanggan tersebut lah. Keempat ialah maklumkan pada pelanggan berkenaan dengan kerosakan yang berlaku pada laptop dan harga yang akan dikenakan untuk melakukan proses penggantian skrin lah. Jadi maklumkan dulu kepada pihak pelanggan berkenaan dengan kerosakan yang berlaku. Sekiranya dapat persetujuan untuk dengan harga yang telah ditetapkan dan pelanggan bersetuju untuk meneruskan proses penggantian skrin, maka pihak technician akan terus melakukanlah proses penggantian tersebut. Jadi yang terakhir, nombor 6 adalah mencari modal skrin pelanggan di kedai yang menjual komponen lah. Jadi untuk melakukan penggantian ni, jadi komponen tersebut perlu dicari terlebih dahulu lah, ataupun cari kepada pihak supplier dan sebagainya lah. Dan komponen ataupun skrin yang perlu dicari ialah sama model dengan skrin yang lama, bagi memastikan tiada masalah lah semasa pemasangan dan penggunaan skrin yang baru dipasang tu boleh digunakan dengan baiklah oleh pelanggan. Jadi prosedur untuk menjalankan aktiviti penggantian skrin laptop ialah pertama melakukan pemeriksaan secara terperinci lah. Ini saya dah terangkan tadi, di mana teknisi akan melakukan pemeriksaan secara terperinci berkenaan dengan apakah kerosakan, apakah punca utama dan sebagainya lah, dan membuat satu analisis lah terhadap kerosakan yang berlaku dan menyenaraikanlah beberapa kerosakan dan seterusnya maklumkan kepada pihak pelanggan lah. Jadi sekiranya telah mendapat maklumat, telah mendapat persetujuan daripada pihak pelanggan, jadi pihak teknisi akan meneruskan dengan langkah kedua, iaitu proses menaikkan skru pada bahagian skrin laptop lah. Jadi segala skru yang ada pada bahagian laptop tersebut perlu ditanggalkan lah untuk memastikan skrin baru dapat dimasukkan lah pada bahagian skrin ataupun LCD laptop tersebut lah. Jadi terdapat beberapa skru lah yang perlu ditanggalkan, dan skru-skru ini perlu disusun dengan rapi oleh pihak technician sebab terdapat dua jenis skru yang berbeza daripada segi saiz dan sebagainya lah. Jadi skru yang dua jenis skru ni dia sangat halus, jadi sekiranya hilang memang susah untuk dicari lah. Jadi perlu dikumpulkan oleh pihak technician lah pada satu tempat yang senang dilihat. Jadi yang seterusnya proses pemasangan LCD yang baru lah. Jadi LCD yang baru yang telah pun dapat dikenal pasti daripada segi model dan sebagainya perlu dipasang dengan baik lah, dan perlu dilakukan dengan hati-hati lah. Sekiranya pihak technician ataupun orang yang membilankan proses pertukaran ini tertekan pada skrin baru, kalau rosak lagi, jadi itu menjadi satu tanggungjawab kepada pihak syarikat lah. Jadi proses pemasangan LCD baru ini perlu dilakukan dengan hati-hati, dan juga
dan juga semasa pemasangan LCD yang baru ni, penyambungan kepada Ray-Ban ataupun juga orang panggil konektor kepada LCD yang akan disambungkan kepada laptop tu perlu dipastikanlah disambungkan dengan betul dan juga disambungkan dengan ketat bagi memastikan nanti sekiranya semasa proses percubaan untuk menggunakan LCD baru tu dapat berfungsi dengan baik lah. Jadi macam saya kata tadi, menyambungkan ribbon connector yang mana perlu dilakukan dengan baik dan juga perlu dilihat dengan teliti lah oleh pihak technician untuk memastikan LCD yang baru tu berada dalam keadaan baik dan boleh digunakan lah oleh pengguna nanti atau oleh pelanggan nanti. Jadi langkah yang kedua terakhir iaitu melakukan pemeriksaan terhadap LCD yang baru dipasang lah. Jadi pihak Indonesia akan melakukan pemeriksaan dengan terperinci terhadap LCD yang baru dipasang, sama ada boleh digunakan dan sebagainya lah. Jadi sekiranya tidak boleh digunakan atau mengalami masalah lain, pihak technician perlu lihat daripada segi penyambungan ribbon connector yang saya katakan tadi, ataupun juga pemasangan skru yang tidak ketat lah, yang menyebabkan komponen lain tidak dapat berfungsi dan seterusnya menyebabkan LCD ataupun skrin yang dipasang ni tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang terakhir sekali lah, masang semua skru yang telah ditanggalkan lah. Jadi ini yang saya katakan tadi lah, semasa proses penyambungan semula ke semua skru, pihak technician perlu meletakkan skru tersebut pada tempat yang betul lah, dan segala skru tersebut yang masa ditanggalkan tu perlu disusun dengan rapi lah, mengasingkan jenis dan juga saiz bagi memastikan semasa pemasangan skru semula tidak berlaku kesalahan lah, ataupun salah tempat yang menyebabkan nanti ada komponen lain yang bermasalah lah. Jadi kesimpulan daripada latihan industri yang telah dijalankan oleh saya sendiri, boleh dikatakan pelatih simpulkan bahawa program latihan industri ni sememangnya memberi satu bentuk latihan yang bezalah kepada pelajar bagi memastikan pelajar dapat memahami ilmu yang dipelajari dengan lebih mendalam selama ini di Politeknik. Terbukti latihan industri ini adalah pelengkap kepada ilmu teori dan praktikal yang dipelajari dalam bidang yang telah diambil oleh setiap pelajar di Politeknik Serta Azlan Shah lah. Jadi kita tak boleh belajar secara teori saja, kita perlu belajar secara praktikal juga. Kita perlu lihat dengan mata kasar sendiri, yang mana bagaimanakah satu pekerjaan itu dilakukan, bagaimanakah dunia industri itu berjalan dan sebagainya lah. Jadi saya boleh katakan latihan industri yang dilakukan ini amat berguna lah, dan saya harap kegiatan ataupun perkara seperti ini, iaitu melakukan latihan industri kepada setiap pelajar di hujung semester, di akhir semester, amat wajib lah supaya memastikan pelajar ini dapat merasa pengalaman bagaimana duduk di dalam dunia industri tersebut. Jadi selama 20 minggu menjalani latihan di syarikat Chip Computer and Network Enterprise, pelatih berasa amat berpuas hati lah, dan atas kerjasama dan layanan yang baik yang diterima dari pihak organisasi. Banyak pengalaman yang telah pun pelatih perolehi sepanjang menjalani latihan industri. Pelatih berharap syarikat ini terus maju ke hadapan dan terus memberikan perkhidmatan yang terbaik lah untuk semua lapisan masyarakat. Jadi objektif penubuhan syarikat ini juga dapat dilihat bahawa syarikat ini mampu untuk pergi lebih jauh lah, dan juga syarikat ini dapat banyak menerima sebenarnya. Syarikat ini banyak menerima pujian berkenaan dengan perkhidmatan yang telah diberikan lah. Segala pujian telah diberikan oleh pihak pelanggan berkenaan dengan kualiti perkhidmatan, itu menjadi satu penanda aras lah yang dapat kita lihat syarikat ini boleh pergi lebih jauh lah. Selain itu, selama satu semester menjadi latihan industri, banyak pengalaman lah ataupun pengetahuan dan juga penindahan yang berguna kepada pelatih yang telah pun pelatih perolehi lah. Segala penindahan yang diperolehi telah pun memberikan pengalaman yang amat berguna pada pelatih untuk membina ketabahan dan juga jati diri yang teguh lah dalam menempuhi segala cabaran dan dugaan yang mendatang lah. Sememangnya tugasan yang diberikan semasa pelatih menjalani latihan di syarikat ini amat berat sebenarnya, kerana segala tanggungan ataupun segala permasalahan akan dipertanggungjawabkan ke atas diri pelatih sendirilah. Jadi tapi dengan bantuan dan juga dorongan pengurus serta pembantu syarikat ini, pelatih dapat menjalankan latihan industri ini dengan amat baik sekali lah, tanpa sebarang masalah yang menyebabkan nama baik syarikat dan juga nama baik imej institusi pendidikan pengajian tinggi Politeknik terjejas lah. Jadi hal ini kerana sebarang kegagalan suatu kerja akan ditanggungjawabkan lah, seperti yang pelatih katakan tadi, dan mungkin kegagalan tersebut akan memburukkan lah nama firma ataupun syarikat yang pelatih pilih untuk menjadi latihan industri ni lah. Tapi Alhamdulillah dengan bantuan dan juga dorongan, dan
tidak mempunyai sebarang lah, berarti tidak berhadapan dengan sebarang masalah yang besar lah yang menyebabkan nama ataupun imej syarikat tersebut boleh terjejas. Jadi namun dengan menjalani pelatihan ini, pelajar sekurang-kurangnya dapat membuka mata lah, melihat masalah-masalah sebenar lah. Jadi macam saya katakan tadi, dengan adanya latihan industri, pelajar-pelajar ataupun bakal graduan politeknik ni dapat melihatlah dengan jelas bagaimanakah situasi ataupun bagaimanakah keadaan berada di dalam industri dengan kita sendiri, berhadapan dengan segala masalah dan sebagainya lah. Jadi kita boleh lihat dengan mata sendirilah sama ada kita ni mampu untuk mengawal masalah tersebut ataupun tidak dan sebagainya lah. Jadi di situ kita boleh tahu kelemahan dan juga kelebihan kita di dalam kita menjalankan tugas yang telah diberikan semasa melakukan latihan industri ini. Jadi komen dan cadangan yang diberikan ini bertujuan untuk menambah baiklah etika dan juga cara bekerja bagi pelajar yang akan menjalani latihan pada masa akan datang lah. Di dalam dunia pekerjaan ni lah, beberapa aspek akan dilihatlah oleh syarikat bagi memastikan pelajar tersebut dapat menerima ilmu dan tidak mensisihkanlah masa selama 20 minggu semasa menjalani latihan industri di dalam bidang masing-masing lah. Selain itu, cadangan ini juga dikemukakan dan diberikan kepada organisasi atau syarikat yang dipilih untuk menjalankan latihan industri, kerana mungkin dengan cadangan yang diberikan ini, firma ataupun syarikat tersebut akan lebih ke hadapan lah dan berkembang dengan maju pada masa akan datang. Dan terdapat juga cadangan kepada pihak politeknik lah bagi memastikan pelajar dapat memantapkan lagi ilmu pengetahuan pada masa akan datang lah yang telah pun dipelajari. Jadi yang pertama ialah pelajar mestilah menunjukkan disiplin yang tinggi dengan mematuhi peraturan dan etika kerjaya yang baik agar pihak kursi tidak memberi perspektif yang buruk lah kepada pihak institusi. Kedua, pelajar yang ingin menjalani teknik industri hendaklah sentiasa bersedia untuk menjalankan tugas yang bakal diberikan dan sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab lah. Yang kedua, pelajar mestilah tidak mensisihkan peluang yang telah pun diberikan semasa menjalani latihan industri, supaya ilmu yang diberikan sepanjang latihan dapat digunakan dan menjadi panduan untuk menempuh alam pekerjaan, serta ia akan menjadi aset yang berguna lah kepada diri sendiri. Jadi dengan ilmu, pengetahuan yang banyak dan juga pengalaman yang ada, ia menjadi satu aset lah. Yang mana sekiranya kita punya pengalaman yang banyak, kita boleh demand gaji daripada segi gaji dan sebagainya, kita boleh demand gaji lah kepada syarikat-syarikat. Jadi timbullah ilmu dengan sikap bertanggungjawab, sikap etika, disiplin yang bagus, insyaAllah akan ada kejayaan pada masa hadapan lah. Yang terakhir adalah latihan industri merupakan pembelajaran secara berkesan lah untuk para pelajar politeknik, dan juga usaha ini harus diteruskan lah pada masa akan datang. Macam saya katakan tadi, latihan industri ini amat membantu pelajar untuk mengenal pasti kelebihan dan juga kekurangan pelajar tersebut, dan juga memberikan pelajar tersebut merasa pengalaman berada di dalam pekerjaan industri tersebut lah. Jadi ini cadangan kepada pihak politeknik. Pihak politeknik dapat menyelia dan menghantar surat permohonan dan dokumen berkaitan dengan organisasi tersebut dengan lebih berkesan lah. Jadi segala maklumat saya cadangkan kepada pihak politeknik untuk segala maklumat diberikan lebih awal ataupun lebih berkesan lah, supaya tidak menyusahkan pihak organisasi lah. Yang kedua ialah pensyarah perlu menyemak senarai organisasi yang telah dipohon oleh pelajar, supaya pelajar memilih organisasi yang berkaitan dengan bidang yang telah pun diceburi lah. Supaya pelajar tidak mengambil supaya pelajar dapat mengambil manfaat daripada program latihan yang telah diambil. Seperti mana yang saya dapat tahu, ada juga pelajar yang berada pada kos ataupun aliran lain ataupun program lain, tapi mengambil daripada segi bidang lain. Jadi itu mungkin tidak sesuai dan boleh menyebabkan pelajar itu tidak mempunyai ataupun tidak mengambil manfaat daripada ilmu yang sepatutnya lah dalam bidang dia. Mungkin dapat dalam bidang lain, tapi dalam bidang apa yang dia belajar tu mungkin kurang dan sebagainya lah. Jadi selain itu perlu ditekankan cara yang sesuai lah bagi pelajar yang mungkin ketika latihan akan melakukan kerja dan yang sama selama beberapa bulan atau minggu. Jadi ini sebenarnya sudah pun diterangkan lah oleh pihak politeknik lah, berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan sekiranya seorang pelajar tu melakukan pekerjaan yang sama pada setiap minggu dan bulan. Jadi kita sebagai pelajar perlu patuhi dan juga perlu akur lah dengan apa yang telah pun ditetapkan oleh pihak industri dan juga pihak politeknik. Yang terakhir, dalam pensyarah harus memantau pelatih dengan lebih kerap lah semasa latihan industri dijalankan, kerana ia dapat membantu para pelatih untuk mengutarakan masalah yang dihadapi semasa latihan. Jadi mungkin pensyarah perlu datang ataupun keep in touch dengan lebih kerap lah bagi memastikan pelajar-pelajar ni dapat mengutarakan masalah apa yang dihadapi, apakah yang dilakukan oleh pihak organisasi, mungkin mendesak dan sebagainya, mungkin
mungkin ada juga organisasi yang mengambil kesempatan ke atas pelajar-pelajar latihan industri dan sebagainya lah. Jadi mungkin pensyarah ataupun pihak politeknik boleh berurusan dengan lebih kerap dengan pelajar-pelajar bagi memastikan segala masalah yang dihadapi boleh diselesaikan dengan baik lah. Jadi yang terakhir sekali ialah cadangan kepada organisasi, iaitu para pelatih didedahkan dengan lebih banyak pengalaman tentang kerja yang berkaitan dengan khususan yang telah dipelajari, di mana pengetahuan ini tidak dapat diperolehi sepenuhnya di politeknik hanya dengan mendapatkan secara teori. Dia ada juga organisasi yang mungkin dia bagi kerja yang sama je kepada pelajar tersebut, tapi dalam masa yang sama kerja ataupun tugasan yang diberikan tu tak ada kaitan dengan apa yang dia belajar di politeknik ataupun aliran ataupun program yang dia ambil. Jadi saya sarankan kepada pihak organisasi mungkin pendedahan yang lebih berkaitan dengan apa aliran ataupun program yang dia ambil semasa di politeknik, supaya pelajar tu dapat lihat secara praktikal, bukan hanya secara teori yang boleh didapatkan pada sesi pengajian di politeknik, tapi secara praktikal supaya pelajar itu dapat belajar melakukan kerja tersebut dengan melihat dengan mata sendirilah bagaimana ianya berfungsi dan sebagainya. Yang kedua ialah memperluaskan lagi cara untuk mempromosikan syarikat lah tersebut bagi memastikan syarikat ini dikenali ramai dan juga mampu untuk berdaya saing lah dengan syarikat-syarikat lain. Yang mana syarikat ni mungkin, syarikat chip komputer ni mungkin tidak terkenal lagi lah. Dan saya sarankan pihak chip ataupun pengurus pemilik pada syarikat ini, Cik Usni, mengembangkan lagi cara promosi syarikat ini supaya orang ramai lebih tahu dan lebih ramai berminat untuk menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat chip komputer ini. Yang terakhir ialah fokus untuk melakukan satu kerja terlebih dahulu lah bagi memastikan kerja tersebut dapat dilakukan dengan hasil yang baik dan dapat memastikan pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan. Jadi saya sarankan kepada pihak organisasi untuk mengambil satu kerja terlebih dahulu sehingga selesai, selepas itu baru mengambil kerja yang lain. Jangan masukkan semua kerja dalam satu masa lah, 2-3 kerja dalam satu masa. Sebab objektif pada syarikat ini untuk menjaga kualiti. Jadi dengan kerja yang ada, kita menjaga kualiti kerja tersebut, maka pada masa akan datang pelanggan akan lebih sukalah dengan kualiti kerja yang diberikan. Jadi saya sarankan untuk menyiapkan dulu satu kerja baru mengambil kerja yang lain lah, supaya tidak membebankan pekerja dan juga tidak lari daripada objektif, iaitu untuk menjaga kualiti kerja ataupun hasil kerja yang akan diberikan oleh pelanggan nantilah. Hasil kerja yang akan diberikan kepada pelanggan nanti. Jadi yang terakhir sekali ialah rujukan lah. Jadi ini merupakan rujukan yang telah pun saya buat research lah, ataupun saya buat kajian, ataupun saya rujuk lah untuk melakukan report dan sebagainya, yang mana ini merupakan rujukan dalam bentuk APA, yang mana boleh lihat di sini ada juga rujukan daripada Facebook chip komputer sendiri yang ditulis oleh Encik Usni sendirilah. Ada juga daripada pihak Celcom berkenaan dengan unlimited high speed internet untuk rumah ataupun fiber Celcom lah, yang chip komputer chip melakukan pemasangan router. Jadi saya pun ada lihat rujukan tersebut lah untuk memastikan segala maklumat yang saya berikan ini tidak terpesong ataupun tidak betul lah dengan apa yang telah pun dikemukakan oleh pihak Celcom sendiri. Jadi saya rasa sampai situ saja pembentangan saya untuk pembentangan latihan industri untuk bagi sesi 2 2021-2022 ini, daripada saya Muhammad Ikramullah bin Ishaq yang menjalankan latihan industri di syarikat Chip Computer and Network Enterprise lah. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.